Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan pengajaran PDPR. Untuk kali ini cikgu akan ajar dengan cara yang berlainan sikit, di mana kita boleh tumpukan sepenuhnya pada slide yang akan kita pelajari. Okey, untuk kali ini kita akan tengok tajuk menjaga kebersihan almari baju. Okey, bercerita pasal kebersihan almari baju, biasanya murid-murid pernah membantu ibu dan ayah mengemas almari baju supaya baju-baju tersusun dengan rapi dan tidak berterabur. Betul? Okey, untuk itu kita akan tengok beberapa perkataan yang digunakan dalam ni, iaitu menjurus kepada kata arah. Okey, apa itu kata arah? Okey, jom kita tengok apa dia kata arah. Okey, kata arah. Kata arah bermaksud perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Biasanya didahului dengan kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ni cikgu dah ajar semasa PDPC kita minggu lepas, di mana kata sendi ni di, ke, daripada, dari, pada, ke dan sebagainya. Okey, contoh kata arah pula, atas, bawah, tepi, hadapan. Itu adalah kata arah. Dia menunjukkan arah di mana sesuatu tu berada. Okey, kita tengok contoh dia, penggunaan di dalam ayat. Okey, contoh. Yahya berdiri di hadapan almari baju. Okey, maksud dia Yahya ni dia berdiri betul-betul di depan almari baju. Okey, yang kedua, almari itu di sebelah pintu. Okey, dia menyatakan kedudukan almari itu berada di sebelah pintu. Sebelah tu adalah kata arah, menunjukkan kedudukan sesuatu benda tersebut. Okey, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Okey, dia cuba cuba menyatakan bahawa Yahya ni dia membuang habuk yang banyak tu di belakang almari. Okey, dengan menggunakan penyapu bulu ayam. Okey, yang keempat, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Okey, untuk menyusun pakaian dia, dia perlu mengeluarkan semua pakaiannya sebelum mengemas semula masuk ke dalam almari agar ianya tersusun. Jadi dia menunjukkan keadaan di mana pakaian pun berada di dalam almari. Okey, itu yang dikatakan sebagai kata arah. Okey, faham? Menunjukkan tempat sesuatu benda itu berada. Kalau murid-murid perasan di sini ada kata sendi nama yang berlaku yang berada di situ, di hadapan, di sebelah, di belakang, dari dalam. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey, tadi murid dah lihat apa yang dikatakan sebagai kata arah. Okey, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana penggunaan kata arah itu dalam petikan menjaga kebersihan almari baju. Okey, di sini pada petikan ni diberi gambar dan juga perkataan, iaitu ada kata sendi nama, kata arah dan juga benda ataupun perkataan yang menyokong kata sendi dan juga kata arah ni. Okey, cikgu cuba baca satu persatu ayat ni dulu, ayat yang ada dibekalkan pada gambar, iaitu gambar pertama diberi di hadapan almari. Okey, gambar kedua di sebelah pintu. Gambar yang ketiga dari dalam almari. Gambar yang keempat di atas katil. Gambar yang kelima bahagian bawah dan gambar yang keenam bahagian luar. Okey, kalau murid perasan di sini, penggunaan kata arah diwarnakan dengan warna merah. Okey, manakala ada gambar pensel kat sini, maksudnya kita perlu membuat jawapan kita sendiri berdasarkan gambar dan juga ada yang diberi berdasarkan jawapan yang diberi pada gambar. Tapi ada juga kata arah yang tak ada pada gambar, di mana
murid perlu memikirkan sendiri apa yang perlu ada perlu diletakkan pada ruangan yang ada gambar pensel tersebut. Okey, kita baca sama-sama petikan ni dan cuba fahami penggunaan kata arah dan juga kata sendi nama. Okey, kata sendi nama kalau murid-murid ingat lagi yang cikgu pernah ajar minggu lepas, dia berada di bahagian depan kata arah ni iaitu di, dari, ada lagi lah penggunaannya dalam ni, kepada, daripada, dari dan sebagainya. Okey, kita tengok dia petikan ni bagaimana penggunaan kata arah tu diselitkan dalam setiap ayat. Okey, cikgu akan baca satu persatu, murid cuba ikut. Okey? Okey, Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Dia juga mengelap bahagian luar. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Okey, murid boleh cuba membaca dengan lebih bagus daripada apa yang cikgu dah ajar sebab murid dah tahu penggunaan tanda notah, tanda koma macam mana untuk berhenti, macam mana untuk berhenti sebentar, macam mana untuk menghabiskan suatu ayat dengan tanda notah. Okey. Tadi cikgu dah sebut beberapa jawapan untuk gambar pensel tersebut. Nanti murid-murid bolehlah membuat latihan dengan mengisi jawapan yang telah cikgu berikan. Okey, kita akan tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk yang ni adalah latihan pertama. Latihan pertama, murid diminta salin dan lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan pada gambar. Okey, murid boleh salin petikan ni. Tak perlu lukis gambar, tak perlu ambil perkataan dari kotak ni, tak perlu. Murid hanya salin petikan yang di bawah ni sahaja. Dalam tulis dalam buku tata bahasa iaitu buku nombor 2 warna kuning, buku stiker kuning. Okey, tulis dalam tu, murid cuba tulis lawa-lawa. Macam mana tulis perenggan? Cikgu ingat yang cikgu ajar. Perenggan pertama mesti bermula daripada tepi. Perenggan kedua, tinggalkan 2 jari. Barulah bermula. Begitu juga perenggan ketiga dan juga perenggan keempat. Okey, ingat cara menulis karangan. Biasakan diri menulis karangan sebab banyak kali cikgu sentuh dalam kelas macam mana tulis karangan yang betul. Iaitu perenggan pertama daripada hujung. Cikgu ulang balik ni. Perenggan pertama daripada hujung. Perenggan kedua tinggalkan 2 jari. Bermula. Baru bermula. Perenggan ketiga, tinggalkan 2 jari, baru bermula. Dan perenggan keempat, tinggalkan 2 jari, barulah bermula. Okey. Setiap yang kata arah tu, yang ditulis dengan warna merah tu, murid cuba gariskan dengan pensel berwarna biru. Iaitu warna pensel berwarna biru. Okey. Untuk murid lebih faham apa dia kata arah. Okey. Okey, latihan kedua pula, iaitu latihan seterusnya di mana
Murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Buka muka surat 69. Okey, di sini ada diberikan bagaimana penggunaan kata arah dalam petikan. Okey, di sini murid-murid boleh isi tempat kosong dengan kata arah yang betul. Okey, boleh pilih antara dua kata arah yang dibekalkan di situ. Gariskan mana jawapan yang betul. Contohnya di segi ke di antara. Okey, jawapannya di antara kan. Okey, di antara gariskan perkataan antara. Kemudian tulis dalam tempat kosong tersebut antara. Okey, rumah Rizan dan juga rumah Arif. Okey, dan seterusnya. Murid cuba buat sebab cikgu rasa ni murid boleh buat sebab memilih jawapan yang tepat, penggunaan kata arah yang tepat dalam ayat. Cikgu rasa tak begitu sukar, jadi cikgu tak perlu bantu di sini. Cikgu cuba lihat sama ada murid boleh buat ataupun tak. Nanti cikgu akan nyatakan jawapan yang betul untuk soalan ini. Okey? Latihan ketiga. Masih lagi dalam buku aktiviti jilid 1, iaitu muka surat 70. Di sini murid diminta bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Okey, murid tengok gambar tersebut. Diberi gambar yang pertama diberi kata arah kiri. Apa yang murid boleh buat di sini adalah siapa yang bermain bola. Ingat, cikgu pernah ajar siakap, iaitu siapa. Siapa yang bermain bola. Sia untuk sia. K kata kerja. Siapa yang bermain ataupun menendang bola boleh. Menendang bola. Contohnya tadi siapa? Anik. Anik. Okey. Anik buat apa kata kerja? Menendang. Okey, menendang. Okey, kata kerja. Okey. A apa? Menendang apa? Menendang bola. A adalah bola. Benda yang dia perlu ada kat situ, bola. Menendang bola. Penerangan dia dengan menggunakan kaki kiri. Kan jadi satu ayat. Ingat, untuk bina ayat, ingat kaedah siakap yang cikgu ajar. Banyak kali cikgu ulang dalam kelas bagaimana membina ayat menggunakan kaedah siakap. Ada yang dah boleh, ada yang masih kabur. Jadi, dia kena banyak berlatih. Berlatih sebab teknik siakap adalah cikgu cipta memang terlalu mudah cikgu rasa untuk murid-murid faham bagaimana untuk membina ayat. Okey. Kita untuk itu sahaja untuk minggu ni. Untuk kali ni, hari Jumaat nanti ada lagi bahasa Melayu. Jadi ini dulu latihan yang cikgu bekalkan untuk pengajaran kali ni, iaitu tentang kata arah. Murid-murid cuba berlatih, faham kat rumah balik apa yang dikatakan sebagai kata arah ni. Kata arah ni mudah untuk difahami, iaitu dia menunjukkan arah. Ingat je, menunjukkan arah di mana, di belakang, di hadapan, di tengah, di atas, di bawah. Itu semua adalah kata arah. Okey, untuk itu saja untuk kali ni. Buat latihan cikgu, jangan tangguh-tangguh sebab bila murid tangguh, makin lama makin banyak. Sebab kalau BM memang sentiasa ada latihan. Perlu banyak latihan untuk lebih faham. Okey, untuk itu saja untuk kali ni. Sekian, terima kasih.